Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-16. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-23 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, marilah kemari. Aku bersedia untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharakanku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-23 surah Yusuf dengan menyatakan bahawa perkataan dan pada awal ayat dia ini berfungsi sebagai pertukaran daripada episod sebelumnya kepada episod yang seterusnya. Sudah sekian lama Nabi Yusuf AS tinggal di kediaman pembesar Mesir tersebut. Hari demi hari semakin terselah keluruhan akhlak Nabi Yusuf AS. Ketinggian akal budinya serta kegagahan dan ketampanan wajah baginda AS. Bahkan isteri kepada pembesar Mesir ketika itu turut memerhatikan perkembangan yang berlaku pada Nabi Yusuf AS dan mengamati keindahan rupa paras baginda. Semakin hari, isteri kepada pembesar Mesir tersebut telah jatuh cinta kepada baginda sehingga pada mulanya dia hanya memendam perasaan, tetapi lama-kelamaan perasaannya tidak dapat dibendung lagi. Hari demi hari, dia semakin berani menzahirkan perasaannya. Apatah lagi Nabi Yusuf AS mengelak dan tidak memberi perhatian kepada perilaku wanita tersebut. Keadaan Nabi Yusuf AS sangat berbeza dengan kehendak isteri pembesar tersebut. Baginda menolak kemahuan dan permintaannya kerana sejak kecil hatinya sudah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda menghadapi banyak ujian sejak kecil dan setiap ujian telah berjaya baginda tempuhi dengan selamat. Kejayaan yang beliau kecapi itu diyakini sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa Nabi Yusuf AS telah tertanam sejak baginda bermimpi sesuatu yang aneh, iaitu 11 bintang yang sangat jelas cahayanya serta matahari dan bulan yang bersujud kepada baginda.
Lalu ayah baginda, yakni Nabi Yaqub AS, menenangkan hati dan menggembirakan baginda dengan menyatakan bahawa mimpi itu adalah benar dan bersumber daripada Allah SWT yang memilih dan mencintai baginda AS. Sejak itu baginda merasakan betapa baiknya Allah SWT kepadanya dan alangkah banyaknya anugerah dan nikmat yang baginda bakal terima. Hati baginda AS sentiasa berbicara dan berdialog dengan Allah SWT. Bahkan cinta dan kasihnya telah memenuhi hati baginda. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab seterusnya mentafsirkan kalimah rawadathu yang diambil dari kalimah rawada yang asalnya adalah rada. Ia bermaksud percubaan untuk meminta sesuatu dengan lemah lembut supaya apa yang diharapkan dapat diperoleh walaupun orang yang diminta tidak mahu memberi. Bentuk kata yang digunakan di dalam ayat ini membawa maksud usaha yang berulang-ulang. Pengulangan itu terjadi kerana langkah pertama telah ditolak sehingga langkah kedua perlu dilaksanakan dan begitulah seterusnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-23 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa isteri Al-Aziz iaitu wanita yang Nabi Yusuf AS tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk baginda berkendakkan dirinya dan wanita itu pun mengunci semua pintu rumahnya. Dia terlebih dahulu telah mengunci pintu biliknya, bahkan dia juga mengunci pintu serambi dan pintu luar agar orang lain tidak masuk ke dalam rumah dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan wanita itu berkata kepada Nabi Yusuf AS, "Marilah kepadaku." Ucapan ini merupakan pujukan dan rayuan yang sangat halus untuk mengajak Nabi Yusuf AS memenuhi hawa nafsunya. Setelah mendengar rayuan tersebut, Nabi Yusuf AS menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu." Yakni, aku berlindung kepada Allah daripada hawa nafsumu. Baginda menolak rayuan isteri kepada pembesar Mesir tersebut. Bahkan baginda AS meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dapat melindungi baginda daripada menjadi orang yang jahil. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi seterusnya mentafsirkan ayat Innahu Rabbi Ahsana Maswaya yang bermaksud sesungguhnya suamimu telah memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya di rumah ini. Ketahuilah sesungguhnya suamimu adalah orang yang telah memelihara aku. Bahkan dia adalah pemilik diriku. Dia telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang sangat baik dan dia telah memberi kepercayaan kepada diriku. Maka bagaimana mungkin aku berlaku khianat kepadanya? Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan memperoleh kemenangan. Yakni, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan memberi kemenangan kepada orang yang zalim terhadap dirinya sendiri atau menzalimi orang lain dengan melakukan khianat. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-23 surah Yusuf ini dengan menjelaskan bahawa peristiwa ini merupakan ujian ketiga dalam hidup Nabi Yusuf AS. Baginda telah dipujuk dan dirayu dengan lemah lembut serta mendayu-dayu oleh isteri kepada pembesar Mesir ketika itu. Setelah menutup dan mengunci semua pintu, wanita tersebut memujuk Nabi Yusuf AS untuk menunaikan keinginan dan perbuatan yang keji itu. Al-Qurtubi menyatakan bahawa kesemua 7 pintu telah ditutup dengan rapat dan tidak boleh dibuka lagi. Dalam situasi tersebut, Nabi Yusuf AS tetap bertindak tegas dengan menolak permintaan tersebut. Seraya berkata, "Saya memohon perlindungan kepada Allah daripada melakukan perbuatan maksiat." Hal ini kerana baginda AS telah mengetahui apakah akibat yang bakal menimpanya sekiranya kemahuan dan pujuk rayu wanita itu dituruti. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya mendapat kemenangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-23 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-23 surah Yusuf ini menjelaskan kepada kita bahawa isteri pembesar itu telah jatuh hati kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dia sentiasa mencari peluang
untuk menggoda dan mengambil kesempatan ke atas Nabi Yusuf AS. Dia sudah lama merancang untuk mengajak Nabi Yusuf AS melakukan perbuatan yang keji. Di dalam ayat sebelum ini telah disebut bahawasanya Nabi Yusuf AS kuat berpegang pada prinsipnya. Maka di sini kita dapat ketahui bahawa wanita ini hendak baginda meninggalkan prinsipnya dengan cara menggodanya. Nabi Yusuf AS mengingatkan wanita itu bahawa tuannya, yakni suami wanita itu, telah menjaga dirinya dan juga wanita itu dengan baik selama hari ini. Baginda mengingatkan kembali bagaimana tuannya itu memberikan tempat tinggal yang baik dan layanan yang baik. Kebaikan tersebut bukan hanya diperoleh baginda sahaja, bahkan wanita tersebut turut mendapat kebaikan daripada suaminya juga. Maka tidak selayaknya orang yang baik dibalas dengan kezaliman dan pengkhianatan, yakni tidak patut Nabi Yusuf AS berhubungan dengan isteri tuannya dan tidak patut wanita itu berlaku curang kepada suaminya yang baik. Baginda juga mengingatkan bahawa orang zalim tidak akan berjaya. Melakukan khianat kepada orang yang baik merupakan satu kezaliman dan orang yang zalim tidak akan pernah selamat. Sidang pendengar yang dimuliakan, memelihara diri daripada terjebak kepada perkara yang diharamkan adalah merupakan antara tuntutan agama. Di antara sifat orang bertakwa dan beriman ialah mereka yang menjauhi daripada perkara yang dikhawatiri akan mengheret mereka kepada perkara yang haram. Perkara paling penting ialah inisiatif diri sendiri untuk berterusan memelihara kehormatan diri yang juga merupakan satu tuntutan agama dan dijanjikan Allah SWT pahala jihad berterusan. Golongan yang menjaga kehormatan dirinya akan mendapat pahala atas apa yang telah dilakukannya. Mari kita merenung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah, seseorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang kaya dan cantik, lalu ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang yang berzikir mengingati Allah di kala sendiri hingga mengalir air matanya. Hadis Sahih Bukhari. Golongan kelima inilah adalah mereka yang mempunyai tahap keimanan yang teguh, yang menjaga imannya dari tercemar. Mereka merupakan pemuda yang membesar dalam ketaatan dan kebiasaan melaksanakan ibadah. Pemuda dalam kategori ini sangat bijak mengatur nafsunya daripada terjerumus dalam kemaksiatan. Semoga kita juga termasuk dalam golongan yang mendapat naungan Allah SWT di hari kiamat kelak. Kerana hanya dengan naungan Allah itu sahaja yang mampu selamatkan diri daripada kepedihan hari pembalasan. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-23 surah Yusuf ini ialah umat Islam dianjurkan untuk memanjatkan rasa kesyukuran atas segala nikmat yang diperoleh dalam hidup ini seperti sihat tubuh badan, kekayaan harta benda, masa lapang serta nikmat memiliki keluarga yang baik dan pelbagai lagi. Sebagai seorang yang beriman, kita mestilah sentiasa berdoa, mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT dan ditempatkan bersama golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah sedar bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesulitan dan kesukaran kepada kita disebabkan kasih sayangnya serta rindu untuk mendengar rintihan hamba-Nya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.